Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita sambung balik kitab Sabilul Muhtadin, bab waktu yang diharamkan semayang. Tapi sebelum pergi pada bab tu, abang nak pesan satu perkara. Ya? Abang nak pesan satu perkara, kalau boleh, tandas tu, tutup pintu semua. Ya? Pasal tandas tu kita anggap sebagai kediaman iblis setan. Didik diri, tutup pintu semua. Ingat balik tu deh. Jangan lock deh terbuka, rapat. Kalau boleh, okay, kakak baca deh. Adapun sembahyang yang ada baginya sebab yang terdahulu daripadanya atau yang berserta ia dengan dia seperti sembahyang qada fardu atau sunat dan sembahyang jenazah dan sembahyang kerana minta hujan dan sembahyang gerhana dan sembahyang nazar dan sembahyang hari raya, sembahyang duha, sembahyang sunat tawaf dan sunat wuduk dan sembahyang tahiyatul masjid dan sujud syukur dan sujud tilawah. Maka tiada diharamkan sekalian yang tersebut itu dalam segala waktu yang 5 itu. Kerana tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahawasanya Nabi Muhammad SAW luput akan dia sembahyang sunat zuhur yang kemudian maka diqadaknya akan dia kemudian daripada sembahyang asar, dan ijma' sekalian ulama atas harus sembahyang jenazah kemudian daripada sembahyang subuh dan sembahyang asar, maka dikiaskan dengan dia sembahyang yang lain daripadanya ditanggungkan tegak pada barang yang disebutkan itu atas sembahyang yang tiada baginya sebab atau ada baginya sebab yang kemudian daripadanya. Tetapi jika disahajanya mentaakhirkan sembahyang qada kepada segala waktu itu supaya diqadaknya akan dia dalamnya atau masuk ia ke dalam masjid dalam waktu itu dengan qasad tahiyatul masjid jua, maka hanyalah maka iaitu haram lagi tiada sah sembahyangnya. Dia kalau kita sengaja keluar dari rumah, pergi masuk masjid sekadar kosak nak sembahyang tahiyatul masjid, lepas ngasar sengaja nak pergi sembahyang tahiyatul masjid, nak lepas ngasar, maka itu tak sah, dah haram. Begitu. Tapi kalau kita pergi kerana ada mengajar majlis ilmu, ada majlis ilmu, pergi kerana majlis ilmu, maka boleh sembahyang tahiyatul masjid. Tapi kalau sengaja nak pergi tahiyatul masjid saja, tak sah, dah haram. Okey. Adapun tanah haram Mekah sama ada Masjidil Haram atau yang lainnya, maka tiada haram dalamnya memperbuat sekalian yang tersebut itu di dalam segala waktu itu. Tanah haram Mekah tak ada waktu haram. Waktu apa? Waktu tahrim. Tak ada di tanah haram Mekah. Kerana sabda Nabi SAW artinya, hai sekalian anak Abdul Manaf, jangan kamu tegahkan akan seorang yang tawaf ia dengan Baitullah ini dan yang sembahyang ia pada barang saat yang dikehendakinya daripada malam atau siang, telah meriwayatkan akan dia Tirmizi dan lainnya. Ini sebagai bukti bahawa di tanah haram Mekah tak ada waktu haram semayang tadi. Bebas nak semayang pada bila masa saja. Bermula yang dikehendaki dengan terkemudian atau terdahulu atau serta daripada sebab itu dengan nisbah kepada sembahyang jua. Inilah muktamad Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tufah dan Nihayah. Kerana mengikut bagi yang tersebut di dalam majmu' tiada dengan nisbah kepada waktu karahah seperti yang tersebut di dalam Raudah, maka sembahyang jenazah
sebabnya mensucikan mayat. Dan sembahyang qada sebabnya ingat akan sembahyang yang lupa. Dan sembahyang minta hujan sebabnya qahtun. Qahtun. Qahtun mana dia? Kerana kemarau. Kemarau. Kemari dulu. Dan sembahyang gerhana sebabnya gerhana. Dan sembahyang nazar sebabnya nazar. Dan sembahyang tawaf sebabnya tawaf. Dan sembahyang tahiyatul masjid sebabnya masuk ke dalam masjid. Dan sembahyang sunat wuduk sebabnya wuduk. Maka sekalian sebab sembahyang yang tersebut itu terdahulu ia atas qaul yang pertama yang mu'tamad, dan atas qaul yang kedua jika terdahulu ia daripada waktu karahah, maka iaitu sebab yang terdahulu, dan jika tiada maka iaitu sebab yang berserta. Tak faham? Kalau Ustaz Zah pun tak faham, Abah lagilah tak faham. Sebab yang menentukan sama ada kita boleh melakukan sembahyang sunat pada 5 waktu yang diharamkan dibagi kepada 3 masa. Sebab yang datang dulu, sebab yang berserta dengan sembahyang, dan sebab yang datang kemudian. Jika sebab datang dulu atau sebab berserta dengan sembahyang, maka kita boleh lakukan sembahyang tersebut dalam waktu karahah. Tapi jika sebab tu datang kemudian, maka kita tak boleh lakukan sembahyang tersebut dalam waktu karahah. Perkataan kau ni kita rujuk pada golongan atau puak. Atas kau yang pertama yang mutamak dan atas kau yang kedua. Mana dia pendapat kaul yang pertama lebih muktamad berbanding kaul yang kedua. Bermula sembahyang mu'adah kerana tayamum atau seorang diri tiada ada sebabnya melainkan berserta jua, kerana mustahil wujud sebabnya dahulu daripada waktu. Dan seperti demikian itu sembahyang hari raya dan sembahyang duha kerana perbuat atas masuk waktu keduanya dengan terbit matahari. Demikianlah tersebut di dalam Tuhfah. Dan demikian lagi, haram lagi tiada sah sembahyang atas orang yang telah hadir di dalam masjid tak kala khatib sudah duduk di atas mimbar, dan jua ada sembahyang itu baginya sebab atau ada qada yang luput dengan tiada uzur dan belum khatib membaca khutbah sekalipun, dan haram pula atasnya melanjut. Ini ahli khatib dah naik atas mimbar, orang hak ada dalam masjid dah ni. Tak boleh nak pergi bangun sembahyang sunat, tak boleh dah. Kecuali orang baru sampai boleh satu masjid. Orang duduk dah ni. Dan khatib walaupun belum Mana orang yang mari dah. Orang duduk dah. Mana dia sembahyang tadi masjid mai dah, lagi tambah sembahyang lain. Qada pun tak boleh juga. Tak boleh khatib dah ni. Dan haram pula atasnya melanjutkan sembahyang yang telah masuk ia dalamnya dahulu daripada naik khatib ke atas mimbar. Kemudian maka naik ia ke atasnya padahal ia lagi di dalam sembahyang. Hanya wajib atasnya pada ketika itu menyimpankan sembahyangnya itu atas 2 rakaat jua. Inilah hukum pada orang yang telah hadir di dalam masjid. Jadi kalau dia niat nak sembahyang 4 rakaat, apabila imam duduk atas mimbar, dia pendekkan sembahyang pada 2. Kalau 3? Mana ada? 3 ada kalau ni kalau dia dak puasang. Dia dak puasang khatib naik tu dak puasang. Tapi bila khatib baca dia usul untuk pendek sembahyang tu. Dia sembahyang dah kan. Dia usul pendek. Ketika itu menyimpangkan sembahyang tu, mana pendek sembahyang lah. Simpang 2 rakaat, buat 2 rakaat je. Mana dah? Ada pun.
Adapun orang yang baru masuk ke dalam masjid pada ketika itu, maka sunat baginya sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat kerana disuruhkan dengan dia pada hadis sahih, tetapi wajib atasnya menyingkatkan dia atas qada yang tak dapat tiada daripadanya jikalau tidak ada ia sembahyang sunat Jumaat. Mana tu? Maka hendaklah diniatkannya sunat Jumaat serta tahiyatul masjid, dan janganlah kerjakannya sunat Jumaat kemudian daripada tahiyatul masjid, kerana haram atasnya pada ketika itu melebih atas 2 rakaat pada tiap-tiap hal. Inilah jika tiada takut ia akan luput takbiratul ihram serta imam. Tak yakinnya apabila orang baru safar, dia boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu dia tak boleh dah nak sembahyang sunat Jumaat 2 rakaat pula, tak boleh. Dia setakat 2 rakaat semata saja. Dan di sini dicadangkan supaya gabung sembahyang tadi tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat Jumaat gabung. Ni kalau ni kalau masa bila? Masa khatib di atas mimbar, dia safar khatib nak baca khutbah ni. Mana khatib masa tu sembahyang Jumaat dah lagi? Dah lagi kan? Dah masuk waktu tau. Jadi khutbah Jumaat kita safar, kita sembahyang sunat tak boleh, kita boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu jangan ditambah dengan sunat Jumaat 2 rakaat, jangan. Sunat Jumaat. Jadi dalam kitab ni sebut kita boleh gabung niat tu sembahyang sunat Jumaat serta tahiyatul masjid. Boleh gabung niat masa tu. Niat tu gabung. Mana kalau guana-guana pun kalau khatib masuk naik atas mimbar, dia 2 rakaat je pendek. Setakat 2 rakaat je pendek lah. Mana besar khutbah tu, khutbah lagi lah. Pasal dengar khutbah tu wajib. Khutbah tadi ganti zuhur 2 rakaat. Tak, kalau khutbah tu mana dia, kalau tahap mana dengar dia tu, wajib, atas wajib dia dengar tu tahap mana? Tiada, asal dengar je lah. Mana tak, kalau mana dia dengar, mana berang-berang itu kira masuk dengar juga ke? Sebagai contoh. Kelas dengar juga lah. Dengar juga. Mana kalau dia duduk belakang gitu kan. Sebagai contoh lah. Dia pasal tu dengar khutbah ni wajib minimum 40 orang tu. Pasal tu kalau orang sikit masjid tu tak ada orang, ada 20 orang, khatib tak boleh baca khutbah. Kalau masjid tu tak ada orang, baru 20 atau 30 orang pun ada, khatib tak boleh baca khutbah lagi. Dia cukup 40 orang atau 40 lebih sikit baru. Kalau masih lagi tak cukup kena tunggu. Tak, mana tahap tunggu tu setara mana? Dia tak boleh baca khutbah selagi orang tak cukup 40 orang. Tak, mana andai katalah kalau memang tak cukup tu. Cukup kena sembahyang zuhur. 4 rakaat Zuhur sembahyang zuhur. Mana Jumaat kira tak, mana kira beng lah. Buat Jumaat lah. Tak boleh buat Jumaat lah. Apa dah faham kat kaedah gini, tapi kaedahnya tak boleh buat Jumaat. Mana tak boleh khutbah tu tak boleh Jumaat. Tapi kalau dia nak buat khutbah tak ada satu salah pun rasanya apa dah faham lah. Tapi mana zuhur lah, dia kena sembahyang zuhur lah. Jumaat dah jadilah. Jadi tak cukup 40 orang. Itu kaedah yang dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain apa tak. Nah, kalau anda kata memang bukanlah, mana nak kata kalau memang tiap-tiap Jumaat memang gitu semua. Bos tara tu je semua. Ni sebagai contoh. Kalau ni apa tak dijawab, kena rujuk pada mufti. Rujuk pada mufti. Kalau tak cukup orang tak boleh nak kata mana. Mana memang tiap-tiap minggu gitu je. Tak boleh Jumaat lah, zuhur macam biasa lah. Apa dia jawab? Dia jawab. Okey. Benda payah-payah tu tak dijawab lah. Adapun jika takut ia akan dia, seperti masuk ia ke dalam masjid pada akhir khutbah
Dan ghalib atas zonnya bahawasanya jika disembahyangkannya tahiyatul masjid, nescaya luputlah akan dia takbiratul ihram serta imam. Maka janganlah ia sembahyang tahiyatul masjid, kerana bahawasanya tahiyatul masjid pada ketika itu makruh, hanya hendaklah ia berdiri hingga didirikan sembahyang Jumaat, dan janganlah ia duduk pada ketika itu, kerana makruh duduk dahulu daripada tahiyatul masjid. Jikalau disembahyangkan tahiyatul masjid pada ketika iqamah, iaitu terlebih makruh. Tak boleh duduk lah, berdiri. Faham kan? Lepas tara tu aja. Kalau kita pergi lewat sangat, dah khatib nak di khutbah dah. Tak sos main satu masjid lah, tak dah. Tak dah takbir ni untuk imam. Jadi kena berdiri, tak usah duduk. Pasal nak ambil fadilat tahiyatul masjid juga. Nampak tak? Nak ambil fadilat. Kalau kita duduk, fadilat tak ada tahiyatul masjid tu. Lebih kurang gitulah apa fahamnya. Dan ini kata kena makruh duduk dahulu daripada tahiyatul masjid. Makruh duduk sebelum tahiyatul masjid. Di Jumaat tu ketika tu sembahyang jika sebagai tahiyatul masjid juga. Jadi kena diri tunggulah sehingga khatib habis baca khutbah. Tidak niat lah Kang. Dah niat lah tahiyatul masjid. Sembahyang Jumaat lah kita sebagai tahiyatul masjid juga. Gitu. Lebih kurang. Namanya fadilat tahiyatul dapat lah. Dapat fadilat tahiyatul masjid. Okay. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.